topik kita lah. Topik kita punca gout. Punca gout, pemakanan yang elok dan pemakanan yang tak bagus kan. Dan macam mana kita nak kawal. Lepas tu dia gout ni antara yang paling sakit lah, yang paling sakit. Ada orang mengatakan gout ni, dia punya sakit dia nombor 2 selepas bersalin kan. Kalau orang perempuan dia ada gout dan dia pernah bersalin, nombor 2 gout dia punya sakit. Ada orang cakap macam tu lah. Tapi memang betul sakit lah. Betul sakit. Memang sangat sakit. Saya kalau cerita bab gout ni, saya tak pernah kena gout. Tapi kita ramai pelanggan yang ada gout. Ada pelanggan gout ni sampai ada 2-3 orang yang rapat dengan saya tu. Kita buat bantu rawat gout. Alhamdulillah okey. Tapi dia punya cerita sampai meleleh air mata lah. Meleleh air mata, kita suka kat dia. Kesian pula. Tapi dia beritahu cerita yang betul. Gout ni memang sakit, memang tak boleh buat main-main kan. Jadi ada orang cakap gout ni dia punya sakit dia sampai orang perempuan lah yang cerita. Dia kata sakit sampai macam beranak. Kalau beranak tu sangat sakit. Dia selepas beranak dia punya sakit. Jadi kalau kita ada anak apa semua kan, dia kata member saya ni, dia cakap dia ada anak di kat rumah kampung. Jadi kadang-kadang lantai tu ada yang lantai kayu kan. Kalau anak berlari kan kalau anak berlari, getaran dia tu marah bukan main. Memang sakit gout. Lepas tu ada pula yang dia sebenarnya gout ni, dia yang ramai kena gout ialah orang lelaki. Orang lelaki peluang dia punya senang nak kena gout 4 kali ganda daripada perempuan. Perempuan jarang kena gout. Perempuan jarang kena gout, tapi lelaki lebih 4 kali ganda potensi nak kena gout tu tinggi. Okey. Jadi biasanya kalau dulu umur biasanya 40 50 baru kena gout. Sekarang ni yang 20 tahun dah ada kena gout dah. 20 tahun dah kena gout. So gout ni tak boleh buat main. Memang sangat-sangat sakit. Sehingga kan orang cakap nak kena kain pun, nak selimut tu kena kain pun sakit kan. Bukan kena kain, kena angin pun sakit. Kena kipas tu sakit. So sakit gout ni, dia bagi saya dia sangat menyeksakan lah. Sangat menyeksakan. Lepas tu pula dia dan dia jarang yang meninggal sebab gout. Sakit. Dia bagi sakit, bagi asap. Jadi gout ni sampai orang cakap kena air pun sakit, kena angin, kipas angin pun sakit tu. Kalau kain pelikat kena kain sikit pun sakit. Kalau ada getaran sakit. Sakit dia sampai tak boleh nak cakap. Sampai tak boleh nak cakap. Ada tu saya punya dekat dengan kampung ni. Dekat dengan kampung dia Tok Imam biasalah. Tok Imam saya kawan juga. Dia cakap sampai bernafas tu, dia punya nafas tu, setiap kali sedut nafas terasa berdenyut dia. Gout. Nak kata sakitnya gout. Memang betul gout memang sakit. Daripada saya punya pengalaman yang kita bantu rawat gout ni, memang dia cakap sampai tak boleh nak tahan. Tak boleh nak tahan dia punya sakit dia. Sebab apa? Gout ni sangat sakit. Sebab dia radang kan, dia radang. Jadi peluang yang orang nak kena gout ni, yang lelaki ni tinggi sangat. Tinggi sampai 4 kali ganda ataupun 3-4 kali ganda. Dan perempuan ni kita jarang dengar perempuan kena gout. Tapi gout ni dia boleh jadi ke arthritis. Gout ni juga perempuan biasanya kena batu karang kan. Dia ada kaitan sebab dia berkaitan dengan uric acid. Bila uric acid ni, yang pertama gout lah, yang kedua batu karang kan. Bila batu karang, tapi dia berkaitan dengan buah pinggang jugalah sebenarnya. Sebab buah pinggang tak mampu nak buang uric acid ni yang lebih. Jadi itulah sebabnya kenapa gout ni dia sangat serius, tak boleh buat main-main, dan dia sangat-sangat sakit. Dan biasanya orang yang kena gout ni dia sangat desperate, dia sangat terdesak. Kadang-kadang dah 5-6 tahun dah kena gout. Semua ubat di pasaran dia beli semua. Dia beli yang tu, dia beli yang ni, tapi sama. Sebab apa? Sebab kita kena hati-hati produk di pasaran, saya nak cakap lah, kadang-kadang ubat ni dia ada steroid.
dia ada steroid. Jadi steroid ini biasanya ubat yang ada steroid ini dia akan bagi kadang-kadang dia okey. Steroid dia okey sekejap. Lepas tu jadi balik tu steroid. Jadi masalah steroid ni dia akan efek benda lain pula lah. Kalau kita amal dalam 3-4 bulan dia okey, lepas tu kita makan balik, kita stop dia jadi balik. Tu kadang-kadang dia steroid. Dia bukan merawat, dia cuma bertahan, dia akan merosakkan balik nanti steroid. Jadi masalah juga steroid sebenarnya. Okey. Jadi gout ni dia sebenarnya dia ada bacaan dia. Gout dia ada bacaan dia. Dia biasanya yang saya cek, saya guna dalam bacaan mol. Ada itu bacaan dalam miligram per dl. Jadi saya biasanya saya akan cek bacaan berapa bacaan uric acid dalam darah. Kita boleh cek. Saya akan cek, saya akan ambil bacaan macam kecil manis tu. Saya akan cek, saya tengok bacaan. Dan bacaan yang saya guna biasanya dalam bentuk yang ratus-ratus tu, bukan kata yang 5, 6, 7 kan. Itu dalam miligram tak silap saya. Jadi bacaan uric acid kalau yang 5, 6, 7 tu, yang tak sampai 10 tu, itu biasanya kalau bacaan bawah 6 lah, bawah 6 biasanya dia selamat lah. Bacaan bawah 6 dia selamat. Kalau bacaan tu dah lebih 6 kan, maksudnya dia mula dah ada tanda-tanda nak kena gout uric acid. Jadi kalau bacaan dalam yang biasa saya guna dalam mol, sambil-sambil tu boleh share dulu sebab benda ni kita jarang dengar, dan insya-Allah untuk gout alhamdulillah apa yang kita buat gout ni boleh sembuh. Jarang kita dengar gout kita rawat ni dia try macam-macam, susah nak sembuh sebab dia dah mula berketul dalam, dah jadi sebati dengan darah daging, jadi susah sebenarnya nak buang. Itu disebabkan uric acid berkumpul. Jadi saya minta share dulu supaya sebelum pergi jauh nanti, sebab banyak saya nak beritahu berkenaan gout ni. Banyak saya nak beritahu. Jadi sambil-sambil tu saya sharekan dulu supaya orang lain tahu. Tak rugi pun kita share. Kan? Tak rugi pun supaya maklumat ni sampai kepada orang lain. Jadi gout ni saya beritahu tadi, lelaki chances nak kena tu 4 kali ganda, 3-4 kali ganda. Dan kalau dulu umur 40-50 dah baru kena gout, sekarang 20-30 tahun dah kena gout. Jadi dia ada punca sebab dia kenapa kena gout. Dan bacaan uric acid ni, gout ni, dia kalau dalam miligram tu dia bawah 6. Bawah 6 tu selamat. Kalau lebih pada 6 tu dah kira memang dah ada gout lah. So bawah 6 biasanya bawah 5.5 lah. Tapi saya akan cek bacaan dalam miligram, dalam mol. Kalau dalam mol, dia lelaki dan perempuan ni dia tak sama bacaan dia. Kalau perempuan, bacaan dia ialah 350 ke bawah. Saya ingatlah sebab selalu buat 350 ke bawah, maksudnya dia selamat daripada gout uric acid. Kalau bacaan tu lebih pada 350 ni untuk perempuan bacaan lebih daripada 350, memang dia dah ada tanda-tanda ataupun border ke arah uric acid tinggi dalam badan. Kalau untuk lelaki pula, bacaan dalam mol ialah 420. Kalau lebih daripada 420 tu memang uric acid dia tinggi dalam badan, dan bawah tu memang dia selamat lah. So kalau border tu kena jaga-jaga, kena hati-hati kan. Tu bacaan untuk uric acid untuk gout. Kalau yang tadi saya beritahu dalam, biasanya dia guna dua-dua kat Malaysia ni. Ada tu dia guna, saya tanya dia kata berapa bacaan? 4 apa? Memang 4 lah. Bila saya check balik, betul ada 4. Ada 4 tu tak kena gout 4 tak kena gout. Yang bawah 5.5 selamat lah. Tu dalam bacaan dalam miligram. So bacaan dalam mol, kalau lelaki 420 ke bawah selamat, perempuan 350 ke bawah selamat. Yang atas sudah mula ada. Ada bacaan baru 430, 440, memang dah teruk sangat dah gout. Dah teruk sangat dah. Okey, tu bacaan. So apa masalah utama kenapa gout boleh berlaku sebenarnya kan? Sebenarnya orang nak tahu punca gout. So punca gout ni dia banyak sebab. Sebenarnya punca gout. Jadi antara sebab utama dia ada dua sebab.
Pertama, disebabkan oleh dalam badan kita sendiri ni dia boleh hasilkan uric acid lah. Dalam badan kita sendiri dia boleh hasilkan uric acid. Yang kedua sudah tentu daripada pemakanan. Okey. Okey. Saya tukar tempat sebab bising sikit dengan budak-budak tadi. Jadi gout ni biasanya dia pergi ke hujung-hujung badan sikit. Dia pergi macam yang biasanya yang pertama dia akan attack kita punya sendi lah. Biasanya jari kaki dulu, ibu jari kaki kan. Jangan bising ya, boleh tak? Ibu jari kaki, biasanya dia akan attack ibu jari kaki dulu, jari-jari kaki lah. Lepas tu dia boleh naik ke lutut, lepas tu dia boleh pergi ke jari-jari tangan. Dia duduk biasanya di sendi, lipatan sendi, dia berkumpul kat situ. Bila dia berkumpul dia jadi macam kristal. Kristal dia mula membekak. Mula membekak kristal tu dah mula sakit dah tu. Ada orang tu dia tak bekak lagi kan. Kalau dia ada juga yang dipanggil, tak silap saya dinamakan top 5. Top 5 ni maksudnya gout tu dia timbul-timbul lah, ada benjol-benjol lah. Bila dah benjol-benjol tu maksudnya memang kristal tu dah membesar di kawasan tu, dan kalau operate dia putih-putih. Sebab tu dipanggil kristal. Dia kristal ni dia tajam kan. Dia tajam, memang dia menyucuk, memang dia sakit sangatlah. Jadi dia biasanya berlaku, biasanya bermula dengan jari kaki lah, jari kaki. Lepas tu pergelangan sendi-sendi kan. Tu dia boleh pergi kat situ. So dia mula tisu tu, uric acid tu dia mula mengeras jadi kristal. Tu masalahnya, tu yang membuatkan kita sakit. Dan dia sebati dalam kita punya tubuh badan lah, dan daging apa semua dari sendi kan. Dia bila dah sebati tu memang susah nak buang, bukan benda yang senang. Dan biasanya orang operate buang, operate lepas tu jadi balik dah lah kena belah apa semua kan, sakit. Jadi benda tu tak selesai masalah pun sebenarnya. Okey. Nanti saya cerita macam mana kita nak rawat untuk orang yang masalah gout ni lah. Okay. So saya beritahu tadi, dalam body dia boleh produce sendiri kita punya uric acid. Uric acid sebenarnya dia diperlukan oleh badan. Cuma yang lebih tu, yang berlebihan tu menyebabkan kita jadi gout lah. So uric acid biasanya dia untuk tujuan dia dalam badan dia, dia jaga kita punya urat-urat lah, urat saraf apa semua dia jaga. So dia boleh jaga saraf-saraf kita supaya elok. Tu kepentingan uric acid. Sebab uric acid kalau tak ada dalam badan masalah juga kan. Jadi kalau dia mencukupi, dia okey, bawah bacaan memang dia bagus sebenarnya. So nombor satu, dia boleh jaga kita punya urat saraf kita lah. Yang lepas tu dia jaga kita punya ketahanan badan, immune system kita, antibody kita. Tu dia punya kepentingan uric acid Dan dia juga boleh bantu buang toksin dalam badan sebenarnya. Tu kepentingan uric acid. Okey. Jadi dia ada kebaikan, bukan keburukan je. Uric acid ni dia ada kebaikan dia, bukan keburukan dia. Cuma yang berlebihan tu dia boleh menyebabkan jadi gout. Kalau tak faham boleh tanya. Kalau saya cepat sangat ke apa ke kan, minta maaf lah ni, saya baru belajar live. Jadi kadang-kadang penyampaian saya ni berterabur sikit. Tapi tak apa, janji maksud tujuan tu tercapai. Faham kenapa kena gout dan macam mana kita nak mengatasi lepas ni Okey. So dalam badan ni memang dia boleh produce sendiri uric acid. Jadi dia biasanya sel lah. Biasanya sel tu sel darah kita ni, sel darah, sel dalam badan kita ni dia ada hidup, dia ada mati. Bila dia mati, dia jadi satu, orang cakap apa ni, tak silap nama dia xanthin. Xanthin ni ialah dia bahan kumuhan. Bahan kumuhan daripada sel yang mati dah hidup tadi. Jadi xanthin ni dia sebenarnya yang sepatutnya kena buang kan. Yang itulah menyebabkan bila buah pinggang kita tak mampu nak buang benda-benda berkumuhan ni, dia akan berkumpul. Yang itu ini menjadikan uric acid. Okey, faham tu kenapa uric acid boleh produce dalam badan sendiri. Okey, dan juga sudah tentu daripada pemakanan lah, pemakanan. So banyak pemakanan biasanya yang menyebabkan kita kena gout. Tapi dalam saya punya kajian, dalam saya punya pemerhatian, dalam saya punya pengalaman, faktor utama sebelum ni saya ada beritahu faktor utama kena gout ni
pemakanan betul, tapi saya nak tekankan kepada perbuatan kita, kelakuan kita. Kat sini saya rasa tak ada lagi orang beritahu punca gout yang ni. Ini yang penting, sebab apa yang saya perhatikan, apa yang kita faham, biasanya orang kena gout ni siapa kan? Biasanya Tok Imam, betul Tok Imam, Tok Bilal, orang surau, betul tak? Lepas tu driver, betul tak? Lepas tu yang kita biasa ada kawan-kawan lah, cikgu, guru, lepas tu orang politik, lepas tu orang yang macam anggota pakaian seragam lah, macam bomber ke, FRU ke. Dia ramai orang kena gout sangat, memang ramai. Sebab apa? Sebab dia macam contoh saya beritahu driver. Kenapa saya cakap biasanya punca dia disebabkan oleh kelakuan perbuatan, disebabkan dia suka tahan kencing. Kadang-kadang kita nak kencing tapi kita tahan. Bila kita nak tahan kencing tu masalah kan. Bila dah hilang rasa nak kencing tu, benda tu mula bermasalah. Benda tu mula akan datang. Itu sebabnya perangai suka tahan kencing. Siapa yang suka tahan kencing macam Tok Imam, Tok Bilal ni, dia nak pergi solat daripada maghrib nak isyak tu, dia nak rasa nak kencing, dia tahan. Bila dia tahan kencing, sebab itulah dia punya urea apa air kencing kita tu, dia dah hilang rasa dia nak kencing, dia akan turun kepada sendi. Maksudnya buah pinggang kita tak mampu nak urai, nak buang dah benda tu kan. Bila tu dia akan berkumpul sikit. Jadi tu antara punca utama bagi saya lah. Bagi saya. Yang lain wallahu alam, kalau tuan-tuan tahu yang lebih tepat lagi daripada pemakanan. Sebab kadang-kadang orang jaga makan pun kena uric acid, kena gout kan. Jadi orang yang suka tahan kencing macam Tok Bilal, driver. Lepas tu saya beritahu yang anggota pakaian seragam macam FRU, bomber apa semua, dia terpaksa tahan kencing supaya benda tu habis dulu. Macam cikgu kan, cikgu ramai sebenarnya cikgu kena gout. Saya ramai yang jumpa cikgu yang kena gout. Jadi kebanyakan profession pekerjaan, orang kerja kilang yang tak boleh tinggal kerja kan, dia senang kena gout. Disebabkan orang punca dia driver ramai kena gout. Suka tahan kencing. Jadi tabiat pelakuan suka tahan kencing ni sebenarnya sangat-sangat tak bagus untuk kita punya kesihatan, dan terutama dia akan efek kita punya gout lah. Dan yang paling teruk kita lebih risau, dia akan efek kita punya buah pinggang sebab punca gout ni dia uric acid tak dapat nak keluarkan disebabkan buah pinggang kita tak mampu nak urai. Tu antara faktor yang paling penting, paling utama bagi saya lah kenapa kena gout. Jadi kadang-kadang orang kata biasanya orang kaya kan, orang kaya sebab dia suka makan seafood apa semua, orang ada duit kan. Jadi orang miskin pun kena juga kan. Macam Tok Bilal, Tok Imam, kadang-kadang dia bukan nak cakap tak kaya tapi cukup-cukup kan. Kena gout ramai kan. Dia kadang-kadang dia tak makan pun seafood. Kenapa kena gout? Sebab sikap suka tahan kencing. Kalau boleh sharekan dulu, sebab benda ni saya rasa amat penting lah. Amat penting supaya sampai kepada orang lain kan. Okey. Jadi sebab itulah kenapa sengenang sangat kena gout. Okey, siapa yang kena gout tu memang merengek-rengek, memang sakit sangat, sakit gila-gila kan. Ada member saya tu dia cerita dia kena gout, sampai meleleh air mata saya. Kalau bini tegur tu dia memang buat dia sebenarnya duk tahan sakit sebenarnya. Duk tahan sakit. Sebab benda tu dia berdenyut-denyut. Dia sampai kemerahan lah, sampai boleh bengkok kaki tau, boleh bengkak. Dia boleh jadi arthritis. Arthritis ni dia biasanya sendi lah. Dia boleh jadi rosak dia punya antara sendi-sendi tu dah kurang grace. Tu dah jadi kelain dah. Tapi kita nak fokus pada gout saja dulu. Okey. So macam mana kita nak kurangkan sakit masa tengah menyala-nyala sakit tu, masa tengah sakit sangat tu, macam mana kita nak bagi reda kan? Sebab memang sampai tak tahan sangat. So cara yang paling pantas dan tak elok pantas dan tak elok kan, tapi tak ada cara lain. Memang tak ada cara lain. Memang biasanya orang kena ni, kalau dia tak tahan sangat, kalau boleh bertahan dia bertahan lah, tapi kalau tak boleh tahan dia akan inject lah. Of course lah painkiller iaitu untuk meredakan yang tengah sakit. Tapi tak boleh amal selalu sebab dia akan efek kita punya buah pinggang
memang mana-mana pun biasanya yang bagi cepat zap terus memang dia akan efek kita punya buah pinggang sebab steroid sangat tinggi. Okey, tapi kalau tak tahan sangat memanglah kena painkiller. Sampai ada kes tu tak boleh nak jalan langsung, tak boleh nak gerak langsung, doktor pula datang kat rumah nak kata seriusnya masalah gout ni. Jadi itulah antara kenapa gout ni sangat-sangat sakit, dan biasanya gout ni dia bukan tak sampai mati. Dia tak ada yang orang mati disebabkan gout. Jaranglah saya dengar. Tapi biasanya dia akan menyeksakan kita lah. Sangat menyakitkan, menyeksakan. Jadi orang yang kena tu sangat, saya beritahu dia sangat terdesak. Biasanya dia, kalau orang kata promote apa ubat pun, dia akan beli. Sebab dia kata duit tu dia macam tak ada nilai dah. Nak tanggung sakit, tak tahan sangat. Tapi kalau orang dah biasa sakit pun, sampai satu tahap dia sangat sakit. Sangat-sangat sakit kan. Itulah masalahnya gout. Jadi sebenarnya dia ada pemakanan lah, biasanya pemakanan apa yang boleh menyebabkan gout. Dan biasanya orang sebut biasanya seafood kan, udang, kerang, organ-organ haiwan, tu memanglah boleh menyebabkan gout juga. Sebabnya dia kandungan uric acid dia tinggi dalam pemakanan tu. Dan ada orang tu dia makan terus berdenyut, biasanya kacang. Ada orang makan kacang dia okey, ada orang makan kacang dia tak okey kan. Jadi ke kacang ni tak kisahlah ada bentuk sayuran, kacang panjang ke kacang tanah ke, dia senang kena. Tapi ada orang makan kacang sebenarnya ubat. Kacang ni untuk orang berdarah B dan A, ubat. Kalau orang darah O bukan ubat. Tu cari pasal sebenarnya. Okey, bergantung pada darah dan bergantung kepada kita punya alergi macam manalah individu punya antibody. Okey, so ada juga ni sebab-sebab yang kecil, sebab-sebab lain yang orang senang kena gout. Yang pertama tadi kita punya perangai. Tu saya beritahu yang nombor satu, suka tahan kencing. Yang kedua pemakanan lah. Pemakanan ni yang pertamanya biasanya dia tak lari daripada 3 faktor penting pemakanan yang tak elok, iaitu gula, daging dan juga susu lah, susu tenusu. Okey, tu okey. So ada juga orang senang kena gout ni disebabkan oleh puasa yang berlebihan. Maksudnya orang dah berbuka dia tak buka. Contoh konon-kononnya Mak Saleh punya style kan, dia sampai puasa lama sangat, dia boleh senang kena gout. Sebab apa? Dia sebenarnya kekurangan air dalam badan, air putih. Jadi bila orang kurang air ni, dia tak boleh nak urai, buah pinggang kita tak boleh nak tapis, nak filter benda tu. Jadi disebabkan itulah gout tu dia senang jadi, sebab orang kurang minum air. Sebab uric acid ni biasanya dia keluar melalui kita punya perkumuhan air kencing. Jadi bila air kencing kita kurang kencing, jadi benda tu berkumpul dalam badan. Masalahnya bila dia berkumpul, dia turun ke bawah, ke kaki, ke sendi. So benda tu dia akan berkumpul lama-lama sikit-sikit kan. Jadi itu masalah utama sekarang ni. Jadi orang kurang air, yang over fasting dan pemakanan, saya nak tekan kepada pemakanan pula. Biasanya yang tak bagus untuk gout ni, salah satunya ialah bayam. Kadang-kadang kata bayam yang kat kampung lah, cuma wallahu alam saya tak pasti bayam untuk bayam Brazil apa semua tu. Jadi kalau bayam ni antara faktor juga yang menyebabkan senang kena gout. Walaupun dia sayur, dia ulam, tapi dia sebenarnya ada dia punya tak elok dia, bayam. Dan ada kajian, kalau tak silap saya di UMK, bayam boleh menyebabkan kita radang sendi. Memang betul. Radang sendi maksudnya uric acid tinggi lah kot. Uric acid tinggi lah. Jadi bayam cuba elakkan lah. Lepas tu mungkin dia ada masalah genetik lah, tak boleh makan bayam ke apa semua kan. Jadi apa yang tak boleh makan lagi, kadang-kadang coklat. Coklat pun tak boleh untuk orang yang masalah gout lah. Yang atas border, baca atas border. Lepas tu orang yang suka makan ubat yang lawas kencing. Yang lawas kencing pun dia senang kena gout. Kobes, ikan bilis, sotong, ketam udang tu sudah pastilah. Yang makanan seafood tu macam kerang apa semua tu tak elok lah. Okay. So yang paling bagus pemakanan lah. Saya nak sebut yang paling bagus, sudah tentu nombor satu air lah.
Air kena minum banyak, saya dah sebut tadi. Lepas tu kena makan buah banyak sikit, sayur-sayuran. Yang mana yang allergic tu jangan makan lah. Yang saya sebut macam tomato apa semua tak elok. Dia sebab dia purin tak silap saya, dia tinggi. So macam berry apa semua boleh makan lah, semua berry bagus lah, dia antioksida apa semua. Lepas tu yang kat dapur tu apa, turmeric, kunyit, garlic, bawang putih tu semua bagus tu, halia apa semua tu, herba-herba tu memang kita punya rawatan kita banyak guna herba-herba kan. So itu semua bagus. Sebab tu dia perlukan banyak sebenarnya magnesium dan potasium. So magnesium potasium ni dia banyak dalam sayur juga. Dan macam potasium ni yang bagus yang kita biasa dengar potasium ya adalah pisang. Pisang bagus untuk kita kurangkan uric acid, dia bagus. Macam spirulina apa semua tu bagus, moringa tu bagus, tak ada masalah, boleh makan lah. So macam kurma apa semua tu semua bagus, benda elok. Dia bukan setakat gout, penyakit lain pun dia boleh bagus lah, pemakanan yang bagus. So macam-macam cuka apa semua tu bagus apple cider apa semua tu bagus. Walaupun benda tu macam apple cider, kurma ke cuka, apple ke cuka ni, walaupun dia masam, tapi bila masuk dalam perut dia jadi asid, dia jadi alkaline. Okey, tu gambar yang orang tak tahu. Tapi bila yang alkaline kat luar macam susu kan orang cakap dia pH dia tinggi kat luar kan, 7 ke berapa, 6 Allah alam. Tapi bila masuk dalam badan kita dia jadi asid. Okey. So macam hebatlah dia kita punya sistem kan. So banyak nombor satu benda yang paling bagus macam mana kita nak rawat gout. Nombor satu ini pemakanan, tapi kita ada sebenarnya yang betul-betul kita punya rawatan memang kita merawat gout. Alhamdulillah ramai yang sembuh sebenarnya. So ni saya beritahu secara umum dululah. So antara buah yang paling bagus untuk gout ialah durian Belanda. Durian Belanda. So kalau ada orang tanam durian Belanda tu memang sangat bagus lah, sebab dia boleh merawat. Dan durian Belanda juga ramai orang kanser apa semua amalkan durian Belanda, dia okey. So durian Belanda ni nombor satu dalam buah-buah apa semua ni, sebab dia boleh rawat kanser, diabetes, gout. Dia bukan boleh merawat, dia boleh membantu sebenarnya. Dia boleh membantu mengurangkan. Tapi betul-betul nak rawat dia ada cara dia. Lepas tu daun semambu kan. Daun semambu pun bagus. Daun semambu apa panggil pokok tin ke apa, daun semambu kan. Daun semambu bagus. Lepas tu moringa pun bagus untuk gout kan. Betik, papaya apa semua bagus. Dan betik juga kalau orang kena denggi, orang ambil daun orang buat teh ke apa semua, tu bagus. Lepas tu seleri, beri, dan paling bagus juga kelapa bagus. Okey, macam minyak ikan pun bagus, tapi sekarang orang tak guna dah minyak ikan. Sebab ikan pun tak tahu ke mana dah semua, jarang orang guna minyak ikan sebab sekarang ni banyak sangat yang tiruan. So abaikanlah minyak ikan tu dulu. So sekarang ni saya nak beritahu kita punya rawatan kita, macam saya ada sebut tadi pasal potasium. Potasium ni memang sangat diperlukan oleh badan kita. Dia sebagai elektrolit lah untuk berlaku pembakaran dalam sel darah. Jadi apa pengalaman kita rawat gout ni, alhamdulillah sebenarnya ramai yang sembuh. Cumanya orang tak tahu macam mana nak buat kan. So kita guna ialah dinamakan air ni dinamakan Pahnisia. Bahasa Kelantan Pahnisia, lepas ni sembuh. So air ni sangat special kita guna. Ini air ni juga kita rawat untuk diabetes, air ni juga kita rawat untuk gout, air ni juga kita rawat untuk sendi, radang-radang sendi, luka apa semua. Alhamdulillah. So air ni sebenarnya ni saya beritahu kita punya produk lah. Air ni sebenarnya dia air daripada fermentasi. Fermentasi ni maksudnya ditapai, diperam daripada gamat. Daripada gamat. So gamat ni sebenarnya yang kita guna gamat yang sangat mahal kat dunia. Sangat mahal gamat ni. Jadi kalau kita pernah dengar nama nombor satu ialah gamat emas. Gamat emas kan. Tapi dulu banyak produk usahawan jutawan ni dia guna gamat emas. Saya cakap masalahnya macam mana dia dapatkan gamat tu. Macam mana dia dapatkan, sebab nak cari seekor pun sekarang susah gamat emas, dan tak ada yang ternak pun gamat emas. Jadi gamat emas ni dia punya kehebatan dia, bila dia putus dia boleh cantum balik gamat emas
Nama saintifik saya tak ingat, lupa. Jadi gamat ni ada berpuluh-puluh spesies. Dan yang nombor 2 yang bagus dinamakan gamat ialah gamat scabra, Holothurius scabra. Ni antara yang bagus juga. Bila dia putus dua, dia lambat mati. Biasanya ambil masa seminggu baru dia mati. Gamat lain biasanya putus mati. So yang gamat dekat Langkawi tu, wallah alam, saya rasa Langkawi tak ada gamat dah kot. Yang ada gamat dekat Langkawi tu semua import daripada Koh Samui, Thailand, tak silap saya lah. Jadi yang itu yang low grade punya, yang biasa punya biasanya tak boleh nak minum. Dia buat minyak luar saja untuk urut-urut, untuk luka-luka boleh lah. Tu spesies yang ke nombor berapa saya tak pasti, tapi kita guna gamat dinamakan Holothurius scabra. Ni gamat kedua mahal di dunia, kedua mahal. Dan sangat mahal. Kita dapat, kita ada satu supplier, bukan daripada Malaysia, kita daripada Maldives. Gamat ni kita dapat memang di Maldives ada satu kepulauan tu dia ternak gamat ni. Jadi kita dapat direct. Ni tak ramai orang dapat gamat ni, memang dia ada kabel dia lah boleh dapat kan. Dia bukan senang. Jadi gamat scabra ni kita guna untuk merawat, untuk masalah hampir semua masalah. Dan bukan setakat gamat saja kita gunakan madu juga. Madu tu kita guna daripada, kita dah cuba dekat Malaysia ni semua tak jadi madu Malaysia. Kita guna madu tualang asli. Jadi madu tualang asli ni kita dapatkan di Vietnam. So madu ni kita combine dengan gamat. Dan satu lagi yang special ialah probiotik. Probiotik ni kita dapatkan daripada Jepun. Kalau Jepun, kalau tuan-tuan pernah dengar, dinamakan EM, Effective Microbe. EM ni dia biasanya orang buat untuk baja, pokok, tanaman, cuci, tempat perkumuhan air. Dan EM ni ada juga yang boleh diminum. Kalau di Jepun dia minum EM ni, dan EM ni sangat busuk. Bau macam tai kucing, bau macam tai kucing. Tapi kita ambil ini, kita proses balik apa semua, dan dia untuk minuman. Orang Jepun, sebab tu orang Jepun dia kuat, sihat, dah jarang biasanya umur dia panjang. Allah bagi panjang lah, sebab kadang-kadang pemakanan dia, amalan dia kan, bawah alam lah tu. Tapi salah satu amalan dia minum EM. Jadi EM ni kita buat balik dan kita proses balik, kita peram, kita tapai balik, dan dia jadi probiotik. Probiotik ni dia sangat special lah. Jadi macam cuka tu, dia proses yang sama melalui peraman. Contoh lah, senang saya cerita, macam tapai, pulut tapai tu dia sebenarnya dia peram dengan ragi. Ragi tu ialah bakteria baik. Jadi bila dia peram, kalau yang satu pulut sebelah tu kita tak letak ragi, sebelah tu kita letak ragi kan. Jadi yang tak letak ragi 3-4 hari dia akan busuk, apa semua hancur, apa semua tak elok. Tapi yang letak ragi makin lama dia akan manis. 4 hari 5 hari boleh makan manis pulut tu kan. So macam mana dia boleh jadi manis? Itulah fungsi EM, itulah fungsi bakteria baik. Jadi dia akan urai, dia akan buang yang tak elok, dia tinggal yang elok. Tapi bila kita peramkan lagi, tapai tadi, saya cerita tapai lah senang nak faham. Dia akan jadi macam etanol. Etanol ke, lepas tu peram lagi sabun ke, lepas tu dia peram lagi jadi cuka, kita peram lagi. Last sekali, itulah dinamakan probiotik. Jadi probiotik ni dia sebenarnya yang paling special ialah probiotik. Jadi macam saya beritahu, dalam badan kita ni ada bakteria baik, bakteria jahat. Bila banyak bakteria jahat dalam badan, kita akan jatuh sakit. Bila banyak bakteria baik, kita akan sihat. Tu kepentingan probiotik. Dan probiotik ni di pasaran yang kita risau ialah dia menggunakan gula. Bila gula tu yang merosakkan kita balik. Jadi probiotik ni dia ada makanan dia. Tu wallah alam, nanti tak ada cerita dalam sangat. Okey. Sebab tu kita 3 combination. Pertama kita guna gamat. Gamat ni special sebab dia ketahanan dia dan dia senang dapat. Bukan senang dapat dekat Malaysia, kita ada supplier, memang direct kita beli sampai berpuluh kilo, ratus kilo sekali beli, memang sangat mahal. Lepas tu kita dapat madu daripada Filipin, kita ambil dekat Kudat kat Kudat. Lepas tu kita ada, ni sebenarnya teknologi yang kita guna, teknologi daripada Jepun dan made in Malaysia.
in Malaysia. Kat Jepun tak ada benda ni. Jepun dia makan busuk, kita makan okey. Kita dah berjaya buat lah, alhamdulillah. Satu kata teknologi yang terbaru sebenarnya, kita guna bahan-bahan asas tadi. 3 bahan utama, gamat, madu dan juga probiotik tadi kita combine sekali dan kita namakan benda ni sebagai nama penawar lah, ubat lah, Pahnisia. Pahnisia bahasa Kelantan disebut Pahnisia. Lepas ni sembuh lepas ni sembuh. Tu tak banyak sangat maklumat dalam internet, sebabnya sebelum ni kita buat offline dan sekarang saya cuba nak online kan benda ni supaya lebih ramai yang mendapat manfaat. Dan yang penting sekarang, air ni kita guna untuk merawat gout. Alhamdulillah kita bantu untuk rawat gout dan alhamdulillah kita banyak testimoni berkenaan gout. Banyak testimoni berkenaan gout dan ramai yang sembuh sebenarnya. Cuma masalahnya gout ni tiga lah saya nak beritahu. 3 poin utama kita nak rawat gout, sebab gout ni antara yang paling sakit antara yang paling sakit dalam banyak-banyak penyakit. Kadang-kadang orang rela kena operate, kadang-kadang orang rela terpijak paku daripada kena gout, kadang-kadang orang rela sakit kebas kaki sentiasa daripada kena gout, sebab gout ni sakit. Jadi kita nak rawat gout ni, kita ada macam pantang larang lah, pantang larang. Ada pantang larang, tak boleh sembrono aja. Yang pertama, kalau nak merawat gout, yang pertama sekali mental kena kuat. Mental maksudnya positif lah, positif kena kuat, mental kena kuat supaya kita tak cepat down. Sebab nak buang kristal uric acid dalam badan ni bukan benda senang dan dia sangat menyakitkan sebenarnya, sangat menyakitkan. Kadang-kadang mental kalau kita tak kuat, kita dah cuba, dah rasa lain macam, kita dah stop. Tu rugilah, sebab kita dah tangguh sakit lama, kita tahan sikit lagi sebab dia bukan sentiasa sakit. Sebab nak buang uric acid dalam badan, gout ni sebenarnya sangat sakit. Dalam kita punya rawatan sangat sakit. Jadi sakit, orang yang pernah kena gout dia dah rasa sangat sakit sampai painkiller. Sama juga dalam kita punya rawatan, dia sangat sakit juga. Tapi dia bukan sakit tu sentiasa. Dia kadang-kadang hari ke-5, hari ke-6 dia mula rasa sakit, dan sakit dia sampai orang cakap macam top lah, sangat tinggi sangat. Sebab tu saya sarankan standby painkiller supaya kita boleh redakan sakit tu. Jadi dia punya sakit mungkin ambil masa 2-3 hari macam tu je lah. Jadi bertahan lah, mental kena kuat. Yang kedua mental kena kuat. Yang kedua, kalau nak buat rawatan gout ni boleh, tak ada masalah. Yang kedua ialah air putih kena minum banyak. Air putih kena minum banyak, air masak, supaya benda tu boleh urai, benda boleh buang, supaya kita boleh kencing. Sebab tu kadang-kadang bila dia kencing, dalam kita punya proses, dia color tu keruh. Dia maksudnya uric acid dia keluar. Dan yang bengkak-bengkak tu dia boleh hancur balik boleh keluar balik. Yang dekat sendi-sendi tu dia boleh surut balik. Alhamdulillah ramai kita buat dia surut balik. Jadi air kena minum banyak. Dan nombor 3 yang paling penting sekali ialah jangan tahan kencing lagi. Jangan tahan kencing. Cuba ubah sikit sikap suka tahan kencing lah. Kalau orang yang suka nak kencing sikit, dia nak rasa kencing, dia tahan kencing, itu antara penyebab utama bagi saya lah. Nombor 3 sangat penting, jangan tahan kencing. Kalau rasa nak kencing, pergi kencing dulu, jangan tahan, sebab masalah besar nanti. Sebab bila kita tahan kencing, buah pinggang kita dah tak boleh nak urai, tak boleh nak buang dah benda tu, urin apa semua tu, dia akan turun ke sendi-sendi. Sebab tu punca utama suka tahan kencing dan kurang minum air. Dan pemakanan kena jaga, pemakanan kena jaga. Tadi saya ada sebut banyak pasal pemakanan yang boleh, yang tak boleh kan. Jadi pemakanan kena jaga. Dan insya-Allah gout, nanti saya updatekan testimoni gout, sampai ada yang sampai tahap pecah, sampai ada tak boleh makan 2-3 hari. Alhamdulillah sekarang okey. Okey maksudnya dia makan apa-apa pun dah tak kena gout lah. Tu yang penting. Kadang-kadang makan bihun pun kena gout, kadang-kadang makan benda bilis pun, kacang sikit pun dah terasa kan. Tapi bila lepas ni nak makan, alhamdulillah dia okey. Sebab itulah 3 poin utama ni penting. Pertama saya cakap tadi, mental kena kuat, supaya jangan mudah putus asa. Sebab saya risau dia tak boleh nak tahan sakit.
Padahal dia dah memang sakit sentiasa dah. Lepas tu bila makan dia akan rasa sakit. Tu tindak balas dia. Tindak balas dia akan rasa sangat sakit sekejap. Mungkin 2-3 hari. Sebab saya faham gout memang sangat sakit. Tapi ada yang kita punya dalam tempoh rawatan dia cakap dia tak tahan sangat. Dia akan stop. Tapi kebanyakan yang stop tu dia akan repeat balik. Rugilah bila dia repeat balik, dia akan mengalami proses yang sama, dia sakit balik. Rugilah 2 kali sakit. Jadi bila alang-alang biarlah tahan dulu sekejap. Lepas tu teruskan, dia akan makin reda. Dalam tempoh rawatan, kalau tuan-tuan nak makan seafood apa semua yang dilarang, insya-Allah boleh makan dah. Dah boleh makan. Kalau orang suka sangat seafood, suka sangat udang, suka sangat ketan, boleh makan. Dia tak ada masalah dah. Sebab dia sambil-sambil buang, sambil-sambil dia bantu uric acid. Tapi saya tak galakkan lah. Macam kita makan ubat, lepas tu makan racun, makan ubat, tak sesuai lah. Cuma nak hilang gian tu boleh lah, tak ada masalah. Ramai kita punya customer dia suka sangat sebab dia favourite dia kadang-kadang sotong kan, kadang-kadang udang, makan sikit dia kena. Tapi bila dia minum air ni, dia makan yang favourite dia kata tak kena. Memang tak kena pun sebab dia dalam proses. Cuma dia dah lepas proses yang sangat sakit tu, dah alhamdulillah lah. Jadi kalau boleh bertahan, insya-Allah gout boleh sembuh. Gout boleh sembuh dengan izin Allah. Gout boleh sembuh. Apa yang kita buat hari ni, kita ada banyak testimoni berkenaan gout. Nanti saya sharekan lah. Cuma kat sini dalam grup ni kalau boleh saya nak fokus kepada orang yang ada masalah yang serius sangatlah, yang serius, yang kata yang tak jumpa penawar lagi. So tuan-tuan berada dalam benda page grup yang tepat lah. Cuma cara saya mungkin tak sesuai dengan tuan-tuan sebab cara explanation saya mungkin tak kena. Tapi saya akan upgrade, saya akan belajar, saya akan upgrade lagi supaya lebih baik lah. Yang penting cara walau macam mana sekalipun, yang penting kita nak sihat, yang penting kita nak sembuh, tu yang lagi penting kan. Yang penting kita sihat, tu je yang matlamatnya yang boleh bantu. Jadi insya-Allah kalau ada yang orang ada masalah gout apa semua, boleh contact saya direct. Boleh contact saya direct, kita akan bagi secara direct lah apa yang nak kena buat apa semua kan, cara-cara. Sebab kadang-kadang kita boleh tahu dia punya perjalanan. Lepas ni apa akan berlaku, lepas ni apa akan berlaku. Sebab tu dia daripada pengalaman kita lah. Lepas ni dia akan rasa macam ni, lepas ni kita boleh bagi tahu. Dan dia punya ending dia insya-Allah biasanya alhamdulillah sembuh lah, sembuh. Tapi itu semua tu memerlukan kata pengorbanan lah sikit kan. Pengorbanan sikit, maksud minda apa semua, tahan sakit apa semua tu. So insya-Allah boleh contact saya direct. Nanti kalau ada yang ada kawan member-member ke ada masalah gout, boleh contact. Nanti saya akan upload berkenaan gout yang serius. Yang serius Okey, saya sampai kat situ dululah.